Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadarati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Wa ila hadarati jami'il awliya'i was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwas wa ila hadratai walidayya wa ila hadrati abuya al-syekh al-imam Ash'ari bin Muhammad at-Tamimi wa ila hadrati syekh Lebay Ibrahim wa khususan ila hadrati sayyidi syekh Muhammad as-Suhaimi al-imam al-Mahdi rahimahumullah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah ini video yang ke-305 insyaAllah. Jadi saya akan habiskan video saya ni sehingga siri 313. Dan selepas itu kemungkinan besar saya akan beristirahat. Saya akan buat satu tugasan yang lain insyaAllah. Jadi mudah-mudahan InsyaAllah di pagi yang penuh dengan keberkatan ini, mudah-mudahan saya dipermudahkan untuk menyampaikan kuliah atau tazkirah saya. Dan mudah-mudahan sesiapa saja yang mendengarnya akan mendapat hidayah, mendapat taufik insyaAllah. Tajuk kuliah saya pada pagi ini adalah Kepimpinan Pemuda Bani Tamim ataupun Kepimpinan Putra Bani Tamim di peringkat daulah. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kepimpinan Pemuda Bani Tamim sudah tentu mempunyai tim atau regunya sendiri sebelum disambung oleh pemimpin ummah, iaitu Imamul Mahdi. Dan kepimpinan Pemuda Bani Tamim atau kepimpinan Putra Bani Tamim ini tentulah agak berbeza dengan regu kepimpinan pemimpin ummah, iaitu di peringkat Imamul Mahdi, khususnya di segi ketakwaan. Kalau di zaman pemimpin ummah iaitu Imamul Mahdi, orang-orang pentingnya terdiri daripada 7 orang wazirnya dan 313 anggota parlimen, 313 orang pemimpin di bawah setiap 6 orang wazirnya dan 19,000 orang anggota tenteranya. Itu pada dasarnya. Kemudian daripada itu adalah asaib-asaib dari timur, asaib-asaib dari Khurasan dan asaib-asaib dari negara lain. Dan selain daripada itu, mereka adalah terdiri dari awamul muslimin, orang awam, orang Islam, orang awam. Melalui berita yang sampai kepada pemuda Bani Tamim, regu kepimpinan Fatah At-Tamimi ini jumlahnya 10 orang. Jumlah ini memadai untuk mentadbir sebuah tapak ummah yang keluasannya terbatas kerana mereka adalah pemimpin yang bertakwa. Mereka akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui faktor karamah. Mereka terdiri daripada orang-orang yang bertakwa yang disebut dalam hadis sebagai golongan wabihim yunsarun, wabihim yurzakun. Iaitu dengan sebab mereka tadi, orang-orang yang bertakwa tadi, orang lain dibantu, yunsarun. Dan sebab mereka juga orang-orang lain yurzakun, iaitu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga keterangan hadis yang lain yang menyebutkan bahawa dengan sebab keberkatan mereka, kalau ada bala bencana yang hendak menimpa,
maka Allah pindahkan bala itu ke tempat atau kawasan lain yang tidak ada manusia. Kita kena faham tuan-tuan sekalian, bila orang baik, orang yang bertakwa ini, Allah reda. Bila Allah reda, maka dia diberikan keistimewaan, iaitu berbentuk karamah. Karamah ini perkara yang luar biasa yang diberikan kepada seseorang yang bertakwa, atau lebih tepat lagi iaitu wali. Jadi wali-wali dianugerahkan dengan karamah untuk memudahkan kerja mereka. Semua dengan izin Allah, bukan dengan kuasa mereka, sebab orang-orang yang bertakwa itu sendiri, wali-wali itu sendiri, telah saya ucapkan banyak kali bahawa mereka sendiri sebenarnya tak ada kuasa. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya besarnya pandangan Tuhan kepada mereka yang benar-benar bertakwa, walaupun bilangannya sedikit, tapi barakahnya melimpah ruah kepada seluruh makhluk. Kebanyakan kita, tuan-puan, ambil perhatian, jika dipanjangkan usia akan berhadapan dengan kepimpinan pemuda Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi, dan juga pemimpin ummah Imamul Mahdi. Jadi kalau begitu di kalangan kita, kalau panjang umur, kalau bertakwa, insya-Allah tidak mustahil akan menjadi orang-orang penting di zaman kepimpinan pemuda Bani Tamim. Dan di kalangan kita jugalah, kalau umur panjang, kalau bertakwa cukup syaratnya, akan menjadi orang-orang penting di zaman kepimpinan pemimpin ummah, iaitu Imamul Mahdi. Jadi pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan meneruskan dengan ciri-ciri tim kepimpinan pemuda Bani Tamim, di mana mereka yang terpilih itu adalah anggota pilihan. Pilihan di atas pilihan. Setelah melalui proses ujian demi ujian, nak jadi tim kepimpinan pemuda Bani Tamim zaman daulah. Jadi antaranya akan melalui proses ujian demi ujian. Sama ada ujian itu disedari atau tidak, secara langsung atau tidak langsung. Maknanya, bukan mudah untuk menjadi orang penting di zaman pemuda Bani Tamim dan di zaman ummah. Bukan mudah hendak menjadi anggota dalam jamaah kepimpinan pemuda Bani Tamim. Lebih-lebih lagi dalam jamaah kepimpinan Imamul Mahdi. Jadi di sini saya sebutkan sifat-sifat yang patut atau mesti ada pada orang-orang yang akan menjadi orang penting dalam jamaah kepimpinan ini. Sebelum ini telah saya sebutkan bahawa di antara ciri-ciri tentera Imamul Mahdi itu, atau disebut sebagai ikhwan itu, lebih-lebih lagi yang bertaraf pemimpin ini, mereka merasakan diri mereka tidak layak. Sedangkan mereka ini memimpin di banyak negara, memimpin di 1-2 negara, memimpin ramai rakyat, tetapi mereka tidak rasa diri mereka layak. Mereka merasakan diri mereka haprak. Macam tu. Ya. Mereka rasa diri mereka ini paling tidak selamat. Itu yang diajar oleh pemuda Bani Tamim. Jadi salahlah kalau kita menganggap bahawa pemimpin-pemimpin atau tim regu pemimpin daripada kalangan pemuda Bani Tamim ini, mereka merasakan diri mereka hebat, rasa layak, rasa rasa bagus, rasa lebih bagus daripada orang lain. Tidak macam tu. Kita salah. Jadi kalau kita berasa macam tu, mentang-mentang kita ada ilmu, mentang-mentang kita kononnya boleh cakap, itu bukan syarat dia. Syarat yang pertama-tamanya ialah takwa. Dan dah tentulah menerima kepimpinan pemuda Bani Tamim itu sendiri, atau putra Bani Tamim. Saya nak sebut rengka-rengka sebab banyak ciri-cirinya banyak. Jadi sifat yang mesti ada pada orang yang nak jadi orang penting dalam kepimpinan pemuda Bani Tamim dan Imamul Mahdi, yang pertama, takwa. Jadi tapak atau asas basic kepada tim jamaah kepimpinan ini adalah takwa. Bila dikatakan takwa,
tentulah merujuk pada orang yang ibadahnya baik, akhlaknya baik, yang luar biasa. Iaitu yang mencintai Allah atau takut kepada Allah. Yang sabar, redha, tawakal, pemurah, berkasih sayang, berukhuwah, berlapang dada. Dan dengan berlapang dada dengan bermacam-macam karenah manusia. Cukup sekadar itu. Yang kedua, memahami minda, buah fikiran Fatah At-Tamimi. Di akhir zaman, Fatah At-Tamimi ini dialah juga mujaddid yang datang 100 tahun sekali, yang dibekalkan dengan ilmu ilham. Jadi dia ada ilmu untuk menyelesaikan masalah diri, keluarga, masyarakat, negara dan seterusnya. Ramai orang tak boleh faham, tak boleh tangkap mungkin apa yang saya perkatakan ini. Dulu saya dah bagi tahu bahawa mujaddid ini dia bawa pembaharuan semua sekali dan semua bidang. Dia buat tajdid, buat pembaharuan termasuk ilmu. Ilmunya asasnya memanglah asalnya daripada Quran, daripada hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia ada pendekatan baru. Ilmu ini dia ada pendekatan baru supaya umat Islam, manusia-manusia ini mudah dengan cepat dapat mengenal, cinta dan takutkan Allah. Janganlah kita salah faham dengan mengatakan bahawa maknanya adakah Fatah Tamimi lebih pandai daripada Nabi Muhammad. Itu adalah soalan orang yang jahil. Maaf cakap, orang yang tak faham. Sebenarnya sampai bila pun sama ada Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi ataupun Nabi Isa AS sekalipun tidak dapat menandingi ketakwaan, kehebatan, kedudukan makam Rasulullah SAW. Ini dah pasti dah sepatutnya tahu. Ini nak menceritakan keistimewaan, diberi bekalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan ilham. Sebab itu kalau kita baca sajak-sajak buah fikiran Fatah At-Tamimi ini, kita akan terkejut sebenarnya. Kalau kita melihat dengan mata hati dan kalau kitalah orangnya yang mendapat hidayah dan taufik. Minda ni ilmu lah. Sinopsis daripada Quran dan hadis dengan pendekatan yang baru, yang cepat. Minda dalam pendidikan, minda dalam ekonomi, dalam jihad, membangunkan jamaah, mengenal masalah, menyelesaikan masalah, macam mana nak berdepan dengan musuh, nak berdepan dengan masyarakat, menilai isu semasa dan lain-lain lagi. Yang ketiga, kental ukhuwah. Kental ukhuwah di sini, sesama jemaah kepimpinan tak boleh ada hasad dengki, tak boleh rasa cemburu. Mesti kuat kasih sayangnya. Terutamanya sesama jemaah kepimpinan. Kalau ukhuwah itu tidak kental, tidak kuat, tidak wujud dalam jemaah kepimpinan, yang bilangannya terlalu sedikit, bagaimana nak melahirkan ukhuwah terhadap anak-anak buah yang lebih ramai? Jadi anak buah terdidik mendapat kasih sayang dengan barakah. Dengan barakah tim kepimpinan ini. Dan tim kepimpinan ini mendapat barakah dari Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi ini mendapat barakah dari Imam Mahdi. Imam Mahdi ini mendapat barakah daripada Rasulullah SAW. Macam tu networking dia. Dia tidak tersendiri. Komplit Islam ni, komplit, cantik, sempurna. Yang keempat, ciri tim kepimpinan pemuda Bani Tamim. Yang keempat, ketaatan yang satu. Jamaah kepimpinan yang boleh taat pemimpin nombor satu dan boleh menjadikan pemimpin nombor satu sebagai tempat rujuk atau tempat sandaran, tempat mengambil ilmu, tempat mereka bertanya dan sebagainya. Bukan kita belagak dan kita mengambil alasan bahawa pemimpin ini tidak maksum, maka kita boleh lawan, kita boleh berhujah. Itu namanya tak ada adab. Dia ada cara yang begitu halus bersifat ruh. Jadi kepimpinan ni yang pertama-tamanya taat, 100% kena taat. Sebab pemimpin ni bertaraf mujaddid, orang yang paling bertakwa, ketua wali, arif billah, guru mursyid. Jadi kalau kita berada tim kepimpinan yang tak bersetuju, yang hasad dengki, itu memang bukan orangnya lah. Tak masuk dalam senarai. Seterusnya yang kelima, rasa bersama dan kerjasama. Setiap anggota tim kepimpinan ini merasakan bahawa tugas orang lain seperti tugas dia juga, yang perlu dibahu bersama. Ada rasa bersama. Tidak rasa bahawa hanya tugasnya saja
yang perlu diberi perhatian, sebaliknya merasakan tugas orang lain perlu diambil tahu. Kejayaan di tangan pemimpin lain juga dirasakan kejayaan bersama. Begitulah juga dengan kegagalan. Dirasakan bahawa kegagalan yang berlaku kepada pemimpin yang lain sebagai kegagalannya juga. Kemudian tim kepimpinan pemuda Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim itu bersifat tegas dan lemah lembut. Tegas pada tempatnya, boleh bertolak ansur dan berlemah lembut pada tempatnya. Hingga orang merasakan dialah yang paling lembut dan dialah yang paling tegas. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini tim kepimpinan di peringkat daulah negara Islam. Tim kepimpinan Fatah At-Tamimi. Dia terbuka kepada satu dunia ni. Syarat macam saya sebut tadi lah. Bila dia benar-benar bertakwa, benar-benar merasakan dirinya hamba, boleh taat menerima kepimpinan Fatah At-Tamimi, 100% rohnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, mereka lah orangnya. Sekarang ni bertebaran. Ada yang dalam jamaah kepimpinan, ada yang di luar. Semuanya sedang proses. Maka di hujung nanti sampai masanya, mereka akan berdatangan, berbondong-bondong datang, menerima isyarat, mendapat tanda-tanda. Sama ada dipanggil ke, sama ada melalui mimpi ke, dan macam-macam cara Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat. Jadi saya sebutkan lagi bahawa tim kepimpinan ini sangat merasakan diri mereka tidak layak. Yang paling haprak, paling curut, yang paling hujung sekali, dia rasa tak layak. Tapi amal ibadah mereka luar biasa. Akhlak mereka luar biasa. Ketegasan mereka luar biasa. Tetapi dalam masa yang sama, paling lemah lembut. Dahsyat betul. Luar biasa betul. Yang ketujuh, pandai memilih kaedah. Nak pimpin masyarakat macam mana, pengikut macam mana, nak buat satu projek macam mana, nak ajak pengikut bersama dalam aktiviti macam mana, dalam masyarakat macam mana. Di semua bidang, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Mencari jalan yang paling mudah nak dilaksanakan. Supaya semuanya dapat ditempuh dengan selesa, senang dan tidak sulit, insya-Allah. Yang ke-8, tim kepimpinan pemuda Bani Tamim ini bersikap positif. Sama ada bila berdepan dengan pengikut atau masyarakat, dia memberi harapan, sangka baik, menghiburkan mereka tentang masa depan mereka. Jangan berputus asa. Jadi bukan jamaah kepimpinan ini senantiasa menakut-nakutkan, memberi ugutan, ancaman kepada pengikutnya hingga mereka memandang masa depan sentiasa gelap. Memberi harapan, sangka baik, selesai masalah bersama, mendoakan, mengharap sesuatu yang baik, berfikiran positif, positive thinking. Kemudian yang ke-9, ciri-ciri tim kepimpinan Fatah At-Tamimi ini lagi berprinsip, iaitu dapat sama-sama memikul dasar prinsip jamaah serta mempertahankan prinsip jamaah di mana-mana sahaja. Yang ke-10, menjaga rahsia jamaah, rahsia ummah. Jadi ada benda yang boleh dibocorkan, ada benda yang boleh dikongsi, ada perkara yang tidak boleh dikongsikan. Ini memanglah dalam perjuangan tu begitulah, kena bijak, kena berstrategi. Bukan somborono, bukan semua nak cerita. Ada benda boleh cerita, ada benda tak boleh cerita. Macam dalam rumah tangga jugalah. Ada benda kita boleh kongsi dengan orang lain. Ada perkara-perkara tertentu kita dengan isteri anak beranak kita je. Yang ke-10 tadi, menjaga rahsia jemaah. Yang ke-11, penyatuan pandangan. Maknanya asas kepada tim kepimpinan ini ialah iman, ukhuwah, selaras. Penyatuan pandangan, selaras pemikiran tadi. Contohnya kalau berlaku apa salah faham, perselisihan, salah sangka, salah tafsir, salah pandang, maka pandai dia merujuk kepada pemimpin yang lebih atas untuk menyelesaikan masalah tadi.
agar dapat disatukan semua pandangan-pandangan tersebut. Kepimpinan Fatah At-Tamimi kerana nak berdepan dengan dunia yang global ini, yang ciri yang ke-12, kena faham hal semasa, isu semasa. Faham keadaan semasa. Faham bagaimana keadaan dunia semasa, bagaimana politik dunia, bagaimana akhlak manusia di seluruh dunia, bagaimana keadaan musuh, bagaimana keadaan umat Islam secara umum, dan seterusnya. Ini bermakna pemimpin Fatah At-Tamimi ini memang pemikiran mereka tahap global. Sebab tu nak menguasai buah fikiran minda ni. Tak boleh kita main otak-otak sendirinya. Ni zaman dah memang zaman empire Islam. Zaman daulah kemudian menuju kepada empire. Zaman Islam tulen sebelum kiamat. Akan disempurnakan dunia ini. Jadi tim kepimpinan ni solid, hebat, luar biasa, canggih. Maju ke depan. Proaktif. Yang ke-13, ciri tim kepimpinan Fatah At-Tamimi. Pandai menentukan hukuman. Faham hal semasa. Pandai menilai. Pandai nak menentukan hukum. Pandai menghadapinya. Jadi kalau suatu perkara itu berbahaya, mereka pandai menjauhinya. Bukan kira pandai-pandai sendiri. Sebab itulah dalam perjuangan ini ada tawasul. Hubungan hati, hubungan roh dengan pemimpin. Boleh merujuk dengan pemimpin secara direct. Atau boleh bertawasul untuk mendapatkan panduan, keberkatan. Ini senjata dalam Islam. Golongan Wahabi tak tahu ni. Golongan Wahabi tak pakai ni semua. Diorang main zahir saja. Kalau betul-betul salah-salah, itu cara diorang. Kita tinggalkan cara diorang tu. Begitu juga yang ke-14. Ciri tim kepimpinan Fatah At-Tamimi ini pandai menyelesaikan masalah. Pandai menyelesaikan masalah pengikut, masalah masyarakat. Yang ke-15, bijaksana menggunakan wang negara. Tak boleh tak amanah. Jadi wali nak masuk syurga bighairi hisab, kena amanah, kena baik. Baik sungguh, luar biasa. Bukan macam pemimpin yang sedia ada. Pemimpin zaman Islam yang tulen. Jadi bila disebut bijaksana menggunakan wang negara, supaya tidak berlaku pembaziran, tidak amanah, tidak salah guna. Yang ke-16, pandai memberi tugas. Memberi tugas kepada siapa? Kepada pengikutnya, pada tempatnya. Sesuai dengan bidang atau profesionnya. Profesion apa tu? Pengikut tadilah. Dak syai'an fi mahali. Letakkan satu tu pada tempatnya. Kalau dia pakar bidang ni, bagi dia perkara tu biar dia dikembangkan. Bakat dia. Yang ke-17, tahu hukum hakam. Tahu hukum hakam ni secara umum penting. Kerana kalau tak tahu hukum hakam, mereka akan terlanggar hukum Allah. Banyak pantang larang dilanggar. Tak boleh macam tu. Yang haram tak boleh buat. Jadi banyak kewajipan yang akan terabai. Sebab itu para pemimpin mesti tahu hukum hakam dalam Islam. Jadi nak jadi tim kepimpinan ni bukan mudah. Tak boleh syok sendiri. Perasan-perasan tak boleh. Dia tak boleh rasa diri dia aku layak, aku layak. Tak layak lah tu. Automatik tak layak. Memang tak layak. Selagi kita rasa kita layak, itu masih lagi ada lagi syirik-syirik dalam diri kita. Syirik dengan diri, syirik dengan perasaan, syirik dengan sesuatu. Tak boleh macam tu. Yang ke-18, menjaga kebajikan rakyat. Sentiasa mengambil berat hal masyarakat. Mementingkan hal masyarakat dari diri sendiri. Tapi bukan buat kerana rakyat. Jangan salah faham. Jangan buat sesuatu kerana pengikut, kerana rakyat. Kita ketika itu pemimpin ni bukan wakil rakyat. Wakil Allah. Di atas muka bumi ni. Wakil Allah, bukan wakil rakyat. Kena faham. Yang ke-18, menjaga kebajikan rakyat. Jamaah kepimpinan sentiasa mengambil berat hal masyarakat, hal rakyat. Lebih mementingkan hal masyarakat, hal rakyat dari diri sendiri. Tapi buat bukan kerana pengaruh. Lillahi ta'ala. Semua kerja-kerja di peringkat daulah semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau siapa yang tidak ikhlas, yang ada udang sebalik mi'at, insya-Allah pemimpin akan tahu dengan kuasa Allah, dengan bantuan ghaib. Bila dapat tahu akan dihukumlah ketika itu. Yang ke-19,
ciri-ciri tim kepimpinan Fatah At-Tamimi. Dia boleh jadi imam. Imam dalam semayang. Sama ada dia pemimpin besar atau kecil dalam bidang mana pun. Dia boleh menjadi imam. Supaya nampak dia sebagai pemimpin atau tempat orang nak beri ketaatan. Itulah tuan-tuan antara ciri-ciri pemimpin dalam jamaah kepimpinan di zaman Fatah At-Tamimi dan zaman Ummah. Nanti zaman Ummah lebih dahsyat lagi, dielaboratekan lagi. Kalau begitulah ciri-cirinya, kita kena kata pada diri kita, kita belum lagi memiliki sepenuhnya, rasa tak layak. Kita kena rasa sifat-sifat tadi belum lagi kita miliki. Dan satu perkara besar yang saya nak kongsikan, tidak semestinya seorang yang jadi orang penting di zaman pemuda Bani Tamim, dia juga menjadi orang penting di zaman Ummah. Orang yang menjadi orang penting di zaman Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim, dia tidak semestinya menjadi orang penting di zaman Imam Mahdi. Kerana tentulah nilaiannya tidak sama. Penilaian yang diberi oleh pemuda Bani Tamim itu sangat-sangat hebat. Sangat-sangat luar biasa. Tetapi masih lagi tidak sehebat penilaian yang diberi oleh Imamul Mahdi. Jadi antara pemuda Bani Tamim dan Imam Mahdi, Imam Mahdi lebih tinggi darjat makam ketakwaannya, kedudukannya daripada pemuda Bani Tamim. Tetapi pemuda Bani Tamim pun mujadid, Imam Mahdi pun mujadid. Dua-dua itu adalah sahibu zaman di zamannya. Tetapi kena faham juga, tidak mustahil, tidak mustahil, tidak mustahil. Seorang yang menjadi orang penting zaman pemuda Bani Tamim panjang umur, dia juga jadi orang penting di zaman Imamul Mahdi. Ambil perhatian. Memang sulit hendak memiliki ciri-ciri tadi. Janji ini pasti berlaku. Maka kedudukan sebagai orang penting ini akan berlaku. Kalau tidak berlaku pada diri kita, akan tukar kepada orang lain. Jadi tetap jadi. Tapi tidak jadi pada diri kita, Allah jadikan pada orang lain. Boleh macam tu. Jadinya kita kena lengkapkan diri. Kalau tidak, Allah ganti orang lain atau datangkan orang lain yang boleh lengkapkan diri. Kalau kita tak layak, ada je orang lain yang boleh dilayakkan. Kebenaran pasti terjadi. Dan orang yang akan menegakkan kebenaran itu pasti akan terpilih. Tapi bukan diri kita. Kalau kita tak layak, sebaliknya orang lain. Walau bagaimanapun tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, peluang itu ada. Kita kena rasakan diri kita yang paling tak selamat. Rasa tidak berbuat. Rasa belum berbuat. Yang penting kita buat baik. Kita usahakan takwa. Tapi rasa tidak layak. Sebab kita tidak ada kuasa. Semuanya anugerah dia belaka. Anugerah Allah SWT belaka. Jadi kita tetap mengekalkan rasa hamba. Sehina-hinanya. Rasa takut kita pada Allah. Paling takut, setakut-takutnya dengan Allah, serindu-rindunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah diusahakan. Jadinya lagi untuk melayakkan kita ini memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, mestilah melalui proses ujian dari masa ke semasa. Sama ada kita sedar ataupun tidak, kita nak ataupun tidak, secara langsung atau tidak langsung, ujian itu akan berlaku. Dari masa ke semasa, akan ada saringan demi saringan, tapisan demi tapisan. Dari situ nanti akan lahirlah intipati daripada keseluruhan anggota perjuangan atau anggota jamaah. Intipati itulah yang akan menjadi regu atau tim dalam jamaah kepimpinan pemuda Bani Tamim. Kenapa pemuda? Sebab nanti bila zahir daripada alam ghaib, Fatah At-Tamimi ini akan kelihatan muda. Inilah namanya karamah. Inilah namanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi Ali faqala sayakhruju min sulbi hadha fata yamla'ul arda qistan wa adlan
Fa idza ra'aitum dzalika fa 'alaikum bil fata at-tamimi fa innahu yuqbilu min qibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangan Sayyidina Ali, baginda berkata, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang memenuhi bumi ini dengan keadilan. Itulah Imam Mahdi yang sekarang diraibkan. Bila dia raib, usia dia sudah lanjut, tapi bila dia muncul semua dalam keadaan yang muda, sebab itu dikatakan pemuda. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, hendaklah kamu bersama dengan pemuda dari Bani Tamim. Fa'alaikum bil fata. Fata ni muda. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Hadis riwayat At-Tabrani. Saya dah bagi tahu sebelum ini bahawa Fata At-Tamimi ghaib, Imam Mahdi ghaib, Nabi Isa AS ghaib. 3 tokoh akhir zaman ini ghaib. Ini kuasa Allah supaya musuh-musuh Yahudi ni, musuh-musuh Islam tak boleh nak kalahkan ketiga-tiga tokoh ni. Tidak boleh memudaratkan jamaah mereka ni. Akan sentiasa di backup, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan yang terakhir, proses ujian yang akan dihadapkan kepada calon-calon pemimpin Fata At-Tamimi atau kepada siapa saja pada satu level kepada satu level. Ada yang berdepan dengan kesusahan, ujian susah Kemudian ada ujian apa? Pengikut lari, ujian kawan-kawan, ujian ketaatan. Ujian ketaatan ni berat, bukan senang. Orang yang tak boleh taat, tak boleh menjadi orang penting. Subhanallah. Taat zahir batin. Orang Wahabi tak faham ni dia. Dia cara lain. Diuji dengan disiplin dalam jamaah. Diuji dengan keyakinan. Ujian anak-anak. Kalau yang dah kahwin tu, ada anak, ada isteri. Ujian perpindahan. Ujian pengorbanan. Ini saya sebut matannya saja. Jadi apa yang sebut ciri-ciri tim kepimpinan ini sudah pastilah dasarnya, pada asalnya basically adalah terdiri daripada calon-calon yang berada dalam jamaah kebenaran, jamaah Fata At-Tamimi. Jamaah Fata At-Tamimi ini sebenarnya jamaah Imam Mahdi, jamaah Imam Mahdi. Jangan kita tak faham. Saya dah bagi tahu banyak kali dulu bahawa apabila Imam Mahdi zahir, tapak jamaah perjuangan dah disediakan oleh Fata At-Tamimi. Jadi jamaah Imam Mahdi semua dah ada, tinggal nak pilih yang mana layak je. Jadi persiapan itu telah dibuat oleh Fata At-Tamimi puluhan tahun. Siapa yang tidak yakin bahawa jamaah Fata At-Tamimi itu adalah sebagai jamaah Imam Mahdi, tak apa. Diorang buatlah diorang punya versi. Ikut suka diorang lah. Tapi kita dah nampak bahawa jamaah Fata At-Tamimi sekarang bergelanggang di 16 buah negara sekurang-kurangnya. Dah maju. Asetnya berbilion-bilion, boleh jadi lebih. Jadi nampaklah diorang punya contoh, role model, akhlak, kasih sayang dah ada dah. Yang lain belum dapat dibuktikan. Cumanya saya nak sebutkan di sini, belum lagi muktamad. Sedang mencari, sedang memproses pusingan yang terakhir. Nak cari orang yang benar-benar dilayakkan menjadi ikhwan, tentera Imamul Mahdi. Jadi, yang di dalam, cara di dalam. Yang di luar, cara di luar. Syarat dia samalah. Iaitu package. Yang di luar pun, kau dapat hidayah, taubat nasuhah, terima kepimpinan Fata At-Tamimi, insya-Allah. Tidak mustahil, tidak mustahil, tidak mustahil. Sekarang semua, tugas kita, apa dia? Baiki diri. Taubat nasuhah. Ikhlaskan amal ibadah kita. Jangan buat perkara yang syirik. Jadi mudah-mudahan dengan karamah, faktor syafaat, insya-Allah mudah-mudahan kita akan dilayakkan. Kalau tidak menjadi ikhwan, sekurang-kurangnya asaib. Tetapi dalam diri kita,
kena rasa kita yang paling haprak, paling tak layak, paling banyak dosa. Tapi masih lagi beragama Islam, insya-Allah. Sekian saja kuliah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.